Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari di mana pada hari Khamis samaan 23 bulan 8 2020 pada jam 5.8 saya akan di mana nombor metrik di 20 1720808027 semester 5 ISMP Pendidikan Islam. Mana hari ini saya akan mentangkan final assessment Sheikh Atimah. Jadi tajuk yang saya akan uraikan pada kali ini adalah memahami konsep sumpah dalam Islam. Jadi mutakhir ini masyarakat dihidangkan dengan berbagai isu agama yang sebenarnya perlu difahami secara ilmiah, jujur, ikhlas dan tepat menurut kehendak syariat syarak. Di antara isu yang menjadi topik hangat di masa kini adalah tentang di mana konsep sumpah hukum ini di dalam Islam, di mana yang kita belajar itu di dalam pelajaran yang kita ambil pada channel ini. Jadi berlaku satu kes yang akan pertuduhan dan perselisihan, maka kerap kali sumpah akan menjadi sebutan dan mainan. Ya. Jadi seperti contohnya dalam keadaan itu semasa sekarang, di dalam pertuduhan jiwat, contoh ramai yang akan buat andaian bahawa yang menuduh itu adalah ada orang yang kena mengangkat sumpah, dan juga orang yang dituduh juga akan mengangkat sumpah juga supaya dapat menyelesaikan kes tersebut. Jadi dengan itu berlakulah bercara angkat sumpah ini di dalam masjid, di hadapan Al-Quran dan sebagainya. Jadi di mana itulah berlakunya sumpah ini, konsep sumpah ini di dalam masyarakat itu sekarang ini. Jadi dengan itu berlakulah seperti yang dimana di dalam negara kita ini, yang kes jiwat yang pernah berlaku, pastinya ramai yang tahu pada tahun yang sebelum ini juga, dah lama dah, di mana dalam Malaysia ni seperti video seks jiwat yang dimana yang berlakunya yang pada kancah-kancah kualiti Indonesia ni lah, di mana ramai pihak orang yang menuntut orang kena tuduh ni perlu bersumpah dan berazab, ianya perlu dan wajib dilakukan. Jadi itu antara contoh yang berlaku lah sumpah dalam Islam yang berlaku dalam keadaan semasa zaman ini. Jadi seterusnya, antara isu-isu lain yang berlaku dalam Malaysia ni adalah di mana daripada pasukan bola sepak tim yang melaksanakan acara sumpah di depan Al-Quran berkenaan dengan insiden pergaduhan di Stadium Larkin Johor. Baru berlaku dalam beberapa tahun ini, di mana kes ni mereka melakukan sumpah di depan Al-Quran. Jadi apakah ini memang yang diajarkan oleh Islam? Jadi dengarkan penjelasan saya sehingga akhirnya. Itu juga dengan kes-kes lain yang melibatkan sumpah-sumpah di depan Al-Quran, di depan masjid dan semuanya. Malah ada juga yang melaksanakan dengan menjunjung Al-Quran. Itulah macam cara-cara orang untuk mengangkat sumpah di depan masjid lah, di Al-Quran, atau menyebutkan nama Allah SWT semasa sedang bersumpah. Jadi melihat kepada perihal itu, masyarakat umum ni mereka tidak akan memahami cara dalam konsep sumpah ini yang sebenarnya dalam Islam. Jadi di sini saya akan berkongsikan sedikit pengetahuan berkenaan dengan dikonsep undang-undang Islam terhadap pelaksanaan sumpah dan aplikasinya. Dengan informasi ini, di mana saya berharap
kita semua akan memahami serta akan menyelesaikan masalah di antara kita sebagai masyarakat di Malaysia ni lah. Jadi yang pertama sekali lah, yang perlu kita faham konsep sumpah ni, al-yamin ini adalah menurut bahasa, dalam bahasa Arab. Sumpah ni adalah pada asalnya al-yamin dalam bahasa Arab, iaitu dari segi bahasanya sumpah. Al-yamin tu juga pada asalnya adalah bermaksud kanan dalam bahasa Arab atau bahagian kanan, dan di dalam bahasa Melayu al-yamin ia adalah berarti sumpah. Salah yang digunakan juga adalah al-yamin al-halaf, al-istihlaf dan sebagainya. Konsep sumpah al-yamin dan pembahagian. Menurut bahasa al-yamin, manakala dari segi istilah tu, al-yamin ini adalah dimaksudkan sebagai satu lafaz yang digunakan untuk menyatakan haknya terhadap satu perkara atau menafikan satu perkara dengan iman Allah SWT atau sifat-sifatnya. Melalui pentarifan ini, supaya dibuat akan untuk menjawab Al-Quran, di mana seringkali menjadi anggapan ramai sebagai syariat Islam bukanlah amalan yang dituntut oleh syarak. Jadi itulah bahawa dengan pengertiannya dari segi istilah memang yang biasanya orang bukan itulah dia punya lebih kurang juga dengan pengertian dari segi istilah, di mana ajaran ini iaitu sumpah dari Islam. Jadi bagi memahami lagi dengan lebih dalam lah, kefahaman terhadap pembagian adalah terhadap pembagian sumpahnya adalah sangat penting. Secara umumnya sumpah ini dibagikan kepada dua bahagian, iaitu doa al-mahkamah, iaitu al-yamin wal al-qadaiyah, dan mahkamah al-yamin al-qadaiyah. Itu pertama sekali adalah di luar ghair al-qadaiyah, iaitu yang dimana pengertiannya adalah al-yamin di luar mahkamah dan tidak tergolong dalam kategori pembuatan yang diterima untuk disabitkan dalam awal kes. Manakala al-yamin di dalam mahkamah pula yang kedua tadi adalah menjadi keterangan dan boleh dipakai untuk sabit di dalam kes mal dan sijil saja. Maksudnya ada dua. Yang pertama tadi bahagian pertama adalah sumpah yang di mana di luar mahkamah. Yang kedua pula adalah sumpah yang biasa yang berlaku di dalam mahkamah dalam kes-kes tertentu lah, yang berlaku di dalam negara-negara di dunia ini. Jadi apa-apa saja bentuk yamin atau bersumpah yang dalam kes pembuatan jenayah seperti hudud, qisas dan ta'zir adalah tidak boleh diterima sebagai pembuktian untuk kesakitan. Jadi apakah dia al-yamin, iaitu sumpah di luar mahkamah ini. Sumpah luar mahkamah ini adalah juga bertujuan untuk menguat dan menentukan suatu perkara. Tapi sumpah ini adalah bentuk yang berbeza dengan sumpah di dalam mahkamah, di mana ia bergantung sepenuhnya pada niat orang yang melafazkannya. Sekiranya lafaznya berbeza dengan apa yang dikatakan sebagai tawiyah. Tawiyah semasa sumpah adalah tidak dibenarkan sama sekali sekiranya tujuan untuk menilai orang lain akan menyebabkan perbuatan yang diharamkan. Dan berbagai alami dalam mahkamah juga boleh diberikan kepada empat, iaitu al-yamin al-munaqidah, al-yamin al-lawa, al-yamin al-rumus dan al-yamin al-mubahalah. Ini menurut pendapat beberapa ulama yang ulama-ulama sebelum ini. Jadi yang pertama sekali adalah al-yamin al-munaqidah itu, di mana demi pengertian adalah itu sumpah yang bersungguh-sungguh dan sah. Itu maksud dia. Ia dalam melakukan satu sumpah terhadap satu perkara pada masa yang akan datang, sama ada untuk dilaksanakan atau meninggalkan sesuatu perkara. Sekiranya seorang itu melanggar apa yang disebutkan, maka wajib dikenakan kafarah. Di ta'rifan al-munaqidah ini adalah di mana sumpah ini memang betul dia kena bersungguh. Yang kedua adalah al-yamin al-lawa, sumpah, iaitu adalah sumpah sisi yang di mana orang yang melafazkan sumpah tersebut adalah tidak benar untuk bersumpah, yang dia main-main saja. Ia juga boleh dikatakan sebagai sumpah terhadap sesuatu yang tidak disangkukan menepati sumpah.
Kerana ia bersumpah akan tapi ternyata tidak tepat, ataupun kadang-kadang sumpahnya main-main gitu lah. Dia nak seperti mereka melafazkan tapi mereka tidak masukkan sesuatu. Jadi para ulama fuqaha pendapat Ustaz ini jenis ini tidak dikenakan kafarat kepada sesuatu yang melanggar. Saya dia hanya cakap-cakap kosong itu je lah. Jadi kita bersumpah itu tidak dikenakan kafarat. Kes seterusnya adalah al-yamin al-ghumus. Al-yamin al-ghumus adalah sumpah bohong yang merendahkan hak-hak atau bertujuan buat dosa dan khianat. Setiap itu belum tidak antara dosa besar. Maksudnya di sini al-yamin sumpah dia membohong. Artinya dia membohong bahawa dia akan membeli sebuah kereta yang mahal. Ini sebagai contoh je. Jadi sebenarnya dia tidak mampu untuk itu. Jadi sumpah seperti itu adalah satu yang benda yang di mana dosa besar. Baru dosa besar kita perlu jauhinya. Dan di mana dalam mazhab Syafi'i juga diwajibkan kafarat di atas al-yamin al-ghumus ini. Kerana dia telah melakukan satu sumpah yang bohong. Dia tidak mampu melakukan yang terjadi. Sebenarnya pula adalah al-yamin al-mubahalah, iaitu sumpah yang paling sumpah saling berlaknat sesuatu yang buang antara kedua belah pihak. Termasuk orang yang bersumpah. Di antara perkara yang berkaitan pada sumpah mubahalah ini adalah bentuk sumpah di mahkamah yang berlaku untuk usahakan diri dan untuk melakukan tuduhan kepada orang lain. Kerana yang bersumpah tidak betul, sesuatu yang batil ataupun bohong pada orang sesuai itu tidak semakin laknat dalam sumpah itu. Perlu diingat juga peluang pada al-mubahalah tidak menjadi keputusan sekiranya kes sedang disyariatkan di mahkamah. Ini kerana ia boleh mengganggu proses keadilan di mahkamah yang menyebabkan banyak kaedah pembuktian yang sikit al-iqrar, syahadah al-qarinah. Dia akan mengganggu kerana ia saling melaknat antara satu sama lain. Jadi Syekh Al-Qarawi mengingatkan bahawa al-mubahalah ini al-mubahalah ini bukanlah perkara yang baik sudah dalam Islam dan tentu saja. Sebenarnya background perkara yang sangat penting agama saja. Jadi ikut dapat soal Al-Qarawi ini, al-mubahalah ini adalah bukan satu yang dianjurkan lah. Kemudian yang seterusnya tadi al-yamin di luar mahkamah. Kemudian yang kedua juga adalah al-yamin di dalam mahkamah, iaitu al-yamin al-qadaiyah. Yang tadi al-yamin ghairu al-qadaiyah, di mana penjelasan tentang al-yamin di dalam mahkamah ini adalah pertama, mahkamah adalah sumpah ini dilakukan sebagai mensaksikan atau menafikan satu dakwaan ke atas seseorang dari dua atau kebanyak orang yang mengarahnya. Itu arti di dalam mahkamah. Bila kita bersumpah dalam mahkamah, maka akan terdapat seorang hakim yang akan mengadili keputusan yang akan didapatkan setelah sumpah-sumpah yang dibuat di dalam mahkamah tersebut. Jadi itu pakai sahabat dalam kes ini. Untuk kita tafsir al-yamin yang disanakan rasa peraturan terbagi pada tiga bahagian. Sekali ada yamin al-muda'alaih, yamin al-muda'alaih dan yamin al-syahid. Semua sekali adalah yamin al-muda'alaih. Inilah sumpah yang ditafaskan oleh yang kena dakwa atas arahan hakim merujuk pada permohonan yang mendakwa bagi menguatkan jawapan pada berdakwa. Ini juga dikenali sebagai yamin al-asfiyah, yamin al-dawfiyah, yamin al-rafiyah. Ulama Hanafiyah juga menamakan sebagai sumpah wajib, yamin al-wajibah. Maksudnya sumpah ini adalah yang wajib di atas arahan hakim terutama. Kemudian yang kedua adalah yamin al-syahid. Yamin al-syahid adalah melaksanakan oleh saksi semua satu kesaksian dibuat supaya ini bertujuan memberi kebenaran atas kepercayaan. Dan masa ini al-yamin jenis ini menjadi yaitu juga dari ta'afiyah, bukan menjadi yaitu dari tazkiyah kepada saksi. Yang kedua yamin al-syahid. Kemudian yang ketiga adalah yamin al-muda'alaih. Imam Abu Hanifah dan sahabatnya hanya minta yamin al-muda'alaih, sumpah yang didakwa.
dan melaksanakan daripada itu. Namun jumhur yang terdiri dari Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain menerima pakaiannya al-wida. Karena para ulama yang menerima yamin al-wida ini terbagi pada 3 bagian, iaitu yamin al-jalibah, yamin al-tuhmah dan yamin al-istihzar. Yamin al-jalibah sebagai melaksanakan al-mudah untuk mensampaikan hak. Sebab yang bukan sumpah ini adalah ada kalanya ialah keterangan seorang saksi saja, itu sumpah bersama. Seorang saksi iaitu al-yamin syahid, ada kalanya kerana menukul al-mudah alaihi daripada al-yamin al-aslah dan dikembalikan kepada al-mudah ini supaya bersumpah, atau dinamakan al-yamin al-mardudah atau al-muqlibah. Pada kalanya al-yamin al-jalibah digunakan kerana lauz, iaitu yamin al-qasamah dalam kes pembunuhan atau kecederaan. Kadang-kadang ia juga dilaksanakan kerana qazaf suami terhadap isterinya, iaitu dikenali sebagai al-yamin al-li'an. Dan ada kalanya amanah, ada seorang yang amanah dan dakwa telah melakukan barang tersebut kepada tuannya, maka dibenarkan dakwaannya dengan bersumpah kecuali pemegang barang gadai, penyewa dan pembelian tidak dibenarkan dakwaan mereka melainkan jika ada baginah. Itulah maksud yamin al-jalibah. Kemudian yamin al-tuhmah, sumpah yang diarah kepada orang yang dakwa bertujuan untuk menolak dakwaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Iaitu sumpah ini boleh dipakai oleh mazhab Maliki dan Zaidiyah. Kemudian yang ketiga adalah yamin al-istihzar. Untuk sumpah ini yang paling kerap digunakan dalam menyelesaikan satu perkara di mahkamah syariah. Yamin al-istihzar juga disebut sebagai yamin al-istisha atau yamin al-istibra'. Itu sumpah yang dilakukan oleh orang yang dakwa atas permintaan hakim untuk menolak tuhmah terhadap dia selepas ia mengungkapkan dalil dan keterangan yang bukan dalam dakwaan. Maksudnya yang al-istihzar ini adalah misalnya begitu yang menyinggung dengan hak yang akan terwait atau yang berserah. Jadi secara kesimpulannya, sumpah dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang boleh difahami secara mendalam oleh ulama lainnya. Dan dalam Islam memperoleh kesedaran dan kefahaman asas dalam masalah ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Akibat dari ketidak atau kurang kefahaman atau buat tak faham pada proses sumpah ini membuatkan ketidakselesaan dan persekitaran di dalam masyarakat. Misalkan pihak tertentu juga untuk bersumpah dalam bidang untuk menunjukkan krisis iaitu dan kadang-kadang kefahaman Islam. Jadi jenis sumpah itu juga dilihat dalam kancah belah sepak negara dan seperti yang dibuat yang berlaku di negara kita ni semua, yang jadi begitu juga lah sebagai jelas ketidakfahaman masyarakat kita terhadap mengenai konsep sumpah ni. Sumpah yang boleh terpakai untuk sabitan kes adalah sumpah yang boleh dibuat di dalam mahkamah dan menurut syariat yang ditetapkan. Sumpah sebagai kaedah bidang yang dipakai dalam kes mal dan dia tidak boleh terima dalam kes dinas jika siwal jenah dan sebagainya. Sumpah di mahkamah bukanlah satu perkara yang digalakkan dalam Islam. Sumpah mubahlah sepertinya. Jadi sumpah mubahlah bila diserahkan tidak sudah mubahlah ni tidak digalakkan. Jadi kita sebagai masyarakat di sini kita buat biasanya kerana sumpah ni bukanlah benda yang main-main. Artinya hanya dilakukan secara lain sekiranya ada kaedah lain untuk menyelesaikan sesuatu perselisihan faham. Jadi dalam aspek kaedah bersumpah pula, amalan bersumpah menunjukkan atau menceritakan manusia atau mengangkat Al-Quran bukanlah tujuan ajaran Islam. Sumpah cukup dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-sifatnya. Jadi sekian daripada saya. Harap dapat sedikit perkongsian daripada saya. Jadi apa yang baik itu semua dalam Allah dan yang buruk itu juga datang daripada saya sendiri. Wallahualam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.